dalam Akta Anti Lompat Parti, keputusan nak bergabung ini dia perlu dibuat secara en bloc. SD individu dah tak laku. Jadi sebenarnya kalau nak dicakap tidak ada istilah menebuk atap, betul. Memang tak ada lagi istilah menebuk atap, sebab atap itu sudah tidak boleh ditebuk. Kena faham Hari ni saya nak beritahu, kalau pula tiba-tiba ahli parlimen BN ni gila babi ke apa benda ke, dan mereka ni menyokonglah Kerajaan Perikatan Nasional untuk menjatuhkan Perdana Menteri, dia boleh buat. Dan saya cabar, kalau mereka ni betul-betul ni tolong beritahu dengan manusia-manusia yang hari ni beritahu dengan kamu bahawa kerajaan akan bertukar. Memang boleh tukar. Dia bukan boleh tukar Perdana Menteri tau. Memang boleh jatuhkan Perdana Menteri. Saya cabar hari ni, kalau betul mereka ni ada enough number atau cukup jumlah, saya cabar hari ni 112 ke 113 orang yang mereka ada ni, buat sidang media, panggil semua 112 orang ini, seorang-seorang beritahu bahawa saya tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kalau ada 112 orang yang buat PC dan menyatakan mereka tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, secara moralnya Datuk Seri Anwar sudah hilang simple majority. Percaya cakap saya, tuan-tuan. Dia orang tak boleh buat punya. Kalau dia orang boleh buat, tuan-tuan, kalau dia orang betul ada 112 orang, tak payah tunggu sidang parlimen. Saudara, tak payah tunggu sidang parlimen. Mereka boleh panggil semua 112 orang ni, duduk satu dewan ke, seorang-seorang cakap, saya dengan ini menyatakan saya tidak menyokong Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Cukup 112 orang, tuan-tuan. Morally, Datuk Seri Anwar sudah hilang simple majority. Tapi dia orang takkan boleh buat, sebab dia orang memang tak ada 112 orang. Tuan-tuan, cara kedua yang dia orang ada, 26 hari bulan ni, bila buka sidang parlimen, buat undi tak percaya ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Buatlah. Buat. Confirm, tuan-tuan, dia orang tak ada 112 orang yang akan menyokong undi tidak percaya. Okey. Worst case scenario, katalah 30 orang ni jatuh gila babi. Dia orang sokong untuk tidak menyokong Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Maka bila Datuk Seri Anwar hilang kelayakan sebagai Perdana Menteri, ataupun dalam arti kata hilang sokongan majoriti, apa Datuk Seri Anwar boleh buat? Dia boleh menghadap ke Bawaslu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong, memohon untuk membubarkan parlimen. Boleh. Tapi boleh tak tuanku tolak? Boleh juga. Tuanku pun boleh tolak. Tapi tuan-tuan, kalau katalah geng-geng Perikatan Nasional ni nak namakan, tak kira lah, Isyamuddin Tun Hussein ke, Hamzah Zainuddin ke, Din Tompok ke, sebagai calon Perdana Menteri yang baru, tuan-tuan, pertama sekali saya nak beritahu, tanpa sokongan daripada ketua parti UMNO ni, Perikatan Nasional tak boleh bentuk kerajaan. Kecuali kalau tiba-tiba Datuk Seri Anwar pula jadi gila, dia sebagai ketua parti Pakatan Harapan memberikan sokongan kepada Muhyiddin ke, kepada Isyamuddin Tun Hussein ke sebagai Perdana Menteri. Barulah dia orang boleh bentuk kerajaan, tuan-tuan.
Tapi kalau Perikatan Nasional yang ada 69 orang ni sekarang ni, mengharapkan 30 orang daripada BN, dia tak boleh harapkan 10 orang atau 11 orang atau 15 orang. Sebab SD dah tak boleh pakai untuk mengangkat seorang Perdana Menteri. Tak boleh. Dia mesti secara en blok. Kalau nak ambil sokongan UMNO, mesti ambil 30 orang daripada BN ni secara en blok. Tapi siapa yang boleh mewakili dia orang ni? Hanya satu orangnya. Pengurusi Barisan Nasional, iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Itu sebabnya dia orang ni sakit hati sangat, tuan-tuan. Nak jatuhkan Datuk Zahid tak boleh. Bila tak boleh nak jatuhkan Datuk Zahid, kalau 29 orang ni semua sokong Muhyiddin sekalipun, kalau Datuk Zahid tak sign, tuan-tuan, dia seorang je cukup. Tak boleh diangkat Perdana Menteri baru. Kalau katalah tiba-tiba lah Datuk Zahid pula jatuh gila, dia menyokonglah Isyamuddin Tun Hussein menjadi Perdana Menteri. Tuan-tuan, worst case scenario, na'udzubillah min zalik, tiba-tiba dia sokong Isyamuddin. Boleh tak diangkat Isyamuddin jadi Perdana Menteri, tuan-tuan? Dia hanya boleh kalau dengan izin daripada Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan kita pun tahu, tuan-tuan, Yang di-Pertuan Agong telah pun mengulas ketika membahaskan tah Perdana Menteri Mahathir, Muhyiddin, Ismail Sabri dan sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beta berharap tidak ada lagi Perdana Menteri yang baru sehinggalah beta kembali ke negeri Pahang. Maknanya, tuan-tuan, takkanlah Kebawah-Duli tuanku nak mengubah apa yang telah pun baginda lafazkan. Nanti orang duk ingat dia kena bayar pula, kan? Dengan puak-puak ni. Baginda pula kita kenal sebagai orang yang sentiasa berhati-hati dalam membuat keputusan. Dia faham tentang denyut nadi rakyat. Baginda pun apa-apa keputusan besar nak buat mesti merujuk kepada majlis raja-raja. Majlis raja-raja hari ini majoritinya adalah merupakan insan yang telah menyokong Kebawah-Duli tuanku Sultan Iskandar, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar Sultan Johor sebagai Yang di-Pertuan Agong yang akan naik tahta pada 31 Januari ini. Takkanlah baginda raja-raja Melayu ni, tuan-tuan, nak benarkan keadaan yang stabil hari ini ada 2/3 majoriti, tiba-tiba nak kembali nak angkat kerajaan yang hanya ada 112, 113, 114, 115, yang mana kalau ada 2-3 orang tak puas hati dengan Perdana Menteri itu melingkup. Macam mana Muhyiddin melingkup, macam mana Ismail Sabri kena tekan dulu, kita suruh buat pilihan raya. Ini tak akan berlaku. Kerana bila kita buat kerajaan hanya dengan simple majority, tidak ada kestabilan, tidak ada 2/3, saudara, pelabur akan lari daripada negara ni. Foreign direct investment akan jatuh balik, bursa saham Kuala Lumpur jatuh balik. Saudara, yang akan menjadi mangsa tidak lain tidak bukan ialah rakyat Malaysia. Raja mana, tuan-tuan, yang sayang rakyatnya akan membiarkan benda ni berlaku, tuan-tuan? Jadi percayalah cakap saya, cerita langkah Dubai ke, langkah coket ke, langkah apa ke, tuan-tuan, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Perlu dinoktahkan. Dan saya pun mengharap pihak PDRM segera menggunakan SOSMA, tangkap puak-puak yang merosakkan, yang sebenarnya hakikatnya mensabotaj ekonomi negara, mensabotaj keamanan negara hari ini. Tak boleh kita biarkan dia orang ni berleluasa memfitnah, mencerita reka benda yang tak ada. Macam mana pula Hamzah Zainuddin, Susah Agung Bersatu kata tak ada, tidak ada nak menghadap tuanku yang 120 SD ni, tiba-tiba Raja Petra pula ada. Beberapa hari lepas tu pula dia mengaku pula sebenarnya list tu list palsu. Lepas tu ada pula baru list betul.